Assalamualaikum semua. Okey, pada hari ini saya akan membuat satu review berkaitan dengan satu gadget iaitu jam tangan pintar. Ianya merupakan saya punya tugasan assignment saya berkenaan dengan subjek AMC. Okey, saya telah memikirkan untuk memilih tajuk ini iaitu satu produk jenama jam tangan pintar daripada jenama buatan Xiaomi iaitu Xiaomi Mi Band 4. Okey, kenapa saya memilih produk ini? Kerana ianya telah menjadi setahun lebih saya menggunakan produk ini, jam tangan pintar ini, kerana ianya amatlah bergunalah kepada semua golongan, terutamanya golongan yang lebih kepada atlet dan juga lebih kepada yang bersukan. Okey, saya akan membuat satu review tentang perkenalan tentang Xiaomi Mi Band 4 ni. Okey, pertama sekali, Xiaomi Mi Band 4 ni telah dilancarkan pada tahun 2019 pada bulan 6. Ia telah menjadi salah satu produk jam tangan pintar yang amat popular pada tahun lepas. Iaitu jam tangan pintar ini telah menjadi top 10 dalam salah satu jam tangan pintar pada suku tahun ketiga. Okey. Xiaomi Mi Band 4 ni terdapat dua variasi, satu adalah global version dan satu adalah local version. Dan ianya merupakan salah satu jam tangan pintar yang mempunyai pelbagai jenis spesifikasi dalamnya, walaupun reka bentuknya amatlah kecil untuk kita lihat. Okey, mak kecil saja. Jadi apa yang membuatkan saya tertarik tentang Xiaomi Mi Band 4 ni adalah dari segi dia punya inovasi. Pada mulanya Xiaomi Mi Band 4, Xiaomi Mi Band ni pada pertama sekali dilancarkan, ianya amatlah simple ataupun ringkas penggunaannya. Tapi semakin lama Xiaomi Mi Band 4 telah berinovasi dengan berjayanya dan terjadilah Xiaomi Mi Band 4. Okey, saya akan terangkan dia punya antara topik saya ialah spesifikasi. Okey, spesifikasi pertamanya adalah skrin dia. Seperti anda tahu kan, Xiaomi Mi Band 4 telah menggunakan skrin AMOLED, iaitu skrin yang mendatang dengan pelbagai warna, dan bukan lagi dia akan menggunakan skrin OLED terdahulu seperti Mi Band 3, Mi Band 2 dan juga Mi Band 1. Okey, apa yang menarik tentang Mi Band 4 ni adalah dari segi dia terus menyokong sentuhan pada satu butang sahaja, dan ianya skrin ni boleh mengawal fungsi jam seperti menukarkan muka jam, mengaktifkan mod sukan dan juga semak cuaca dan banyak lagi lah. Dan ianya dapat mengkonekkan ataupun menghubungkan di antara jam tangan pintar ni dengan kita punya jam antara telefon pintar kita. Di bahagian skrin juga dia tak ada lekuk dah, dia memang flat dah, memang cantik lah kalau kita nak pakai. Jangan risau dah, ianya merupakan kalis air lah. Okey, kepada skrin dia lah apa yang saya lihat. Keduanya adalah fungsi dia dapat menjejaklah kesihatan kita seperti mengimbas nadi, jadi pedometer untuk menjak langkah, dan juga untuk dapat juga pemantauan untuk kita tidur. Dan ini dapat mengaktifkan benda yang amat berguna lah untuk kita punya kegunaan harian di sini. Okey, apa yang saya dapat lagi perkara menarik adalah apabila kita menghubungkan Xiaomi Mi Band 4 ni dengan telefon pintar, kita dapat juga mengawal fungsi lagu. Apabila kita nak menukar lagu daripada jam tangan kita tak payah lagi lah untuk mengaktifkan lagi, kita hanyalah menggunakan Xiaomi Mi Band 4 untuk mengubah lagu tersebut. Dan ia juga dapat juga mengangkat talian panggilan, iaitu panggilan ni adalah senang untuk kita menggunakan kalau kita nak angkat panggilan kita, senang je, kita hanya slide saja. Apabila kita ni lah dapat menghubungkan di antara Mi Band 4 dengan juga dengan telefon pintar kita. Okey, di sini apa yang menarik sekali adalah dia dapat juga membaca notifikasi kita. Contohnya kalau ada mesej daripada rakan kita akan lihat di sini melalui jam tangan pintar ini. Kita akan dapat lihat dia punya mesej kita. Keduanya, saya akan menerangkan tentang dia punya muka jam dia. Muka jam dia dapat pelbagai juga. Apa kita lihat sini adalah muka jam dia dapat juga mempunyai muka jam yang banyak, terutama tema. Kita dapat memilih
tema tersebut dengan memuat naik di dalam Play Store ataupun App Store. Okey. Yang paling penting ialah dia punya bateri. Baterinya, kegunaan bateri ni, dia punya bateri dia amatlah tahan lama. Saya kalau hanya orang biasa tahan selama sebulan. Untuk kegunaan harian dia bolehlah sampai sebulan. Dan ini amatlah paling tahan lama lah daripada segi bateri dia. Memang tahanan dia amatlah bagus. Okey, daripada segi harga dia pula, harga dia adalah bermula dengan tanda harga RM145 pada tahun lepas. Tapi saya rasa pada tahun ni mungkin harga dia telah turun lagi lah sebab pengembangan jam tangan bintang lain. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang dia punya penambahbaikan Mi Band 4 ni. Okey, apa yang saya lihat tentang penambahbaikan yang perlu ada pada Mi Band 4 ni, ini adalah sekadar saya punya review, saya punya pendapat saya, apakah syarikat Xiaomi ni perlu buat untuk menambah baik lagi tentang jam tangan bintang pada masa akan datang. Okey, pertama sekali ialah produk daripada bahan kita semula. Okey, di sini kebanyakan jam tangan bintang lain telah menggunakan satu yang sensitif, iaitu menggunakan bahan kita semula. Bahan kita semula ni adalah mengguna kepada pengguna dan juga environment kita daripada berlakunya pencemaran. Kita hanyalah menggunakan alatan-alatan yang digunakan semula untuk membuat satu jam ini. Seperti brand-brand lain atau jenama-jenama lain yang menggunakan syarikat dia semula untuk membuat satu jam tangan bintang. Okey, keduanya ialah harga yang lagi mesra pengguna. Okey, di sini apabila kita sale telah jualan Xiaomi Mi Band 4 ni telah mencecah target dia. Mungkin mereka boleh menurunkan harga dengan harga yang lebih murah lagi supaya pengguna dapat lagi golongan-golongan yang kurang berpendapatan dapatlah membeli Xiaomi Mi Band 4 ni dengan harga yang lebih mesra pelanggan ataupun mesra pengguna. Okey, ketiga ialah mungkin Xiaomi Mi Band 4 ni dapat lagi menggunakan skrin kadar segera dan juga skrin Super AMOLED seperti jam tangan bintang lain yang telah menggunakan inovasi menggunakan Super AMOLED dan juga skrin kadar segera ni. Skrin kadar segera ni adalah bermaksud apabila kita membuka satu apa benda, telefon pintar ataupun jam tangan pintar, ia akan menjadikan lagi laju lagi. Dia punya sistem lagi laju lagi berbanding dengan sistem lain. Jadi dengan skrin kadar segera dia, dengan skrin Super AMOLED, dapat lagi lah memberikan yang terbaik lagi kepada skrin ni, kepada Xiaomi Mi Band 4 ni. Okey, pada produk-produk lain pun, produk-produk selepas ini pada Xiaomi boleh juga menggunakan penambahbaikan ini seperti Super AMOLED dan juga skrin kadar segera. Keempat adalah skrin saiz reka bentuk boleh dibesarkan. Okey, bagi saya Xiaomi Mi Band 4 ni dapat lagi lah membuat reka bentuk yang lagi cantik ataupun lebih dibesarkan lagi, kerana apabila saya memakai ni, ianya amatlah kecil dan saya tidak perasan apabila saya memakannya. Saya takut nanti saya terlupa, padahal saya dah pakai tapi terasa macam benda ringan, jadi saya dah terlupa saya pakai ke tak jam tangan ni. Okey, itulah antara kelemahan dia yang boleh diperbaiki oleh Xiaomi. Kelima ialah produk yang mesra pengguna. Okey, Xiaomi Mi Band 4 ni bolehlah menggunakan produk yang lebih lagi mesra pengguna, seperti boleh menambahkan lagi dia punya dari segi gelang dia, dari segi inovasi gelang tangan dia ni, mungkin boleh menjadikan lagi lebih menarik ataupun lebih berjaya lah pada masa akan datang. Keenam ialah menggunakan skrin Gorilla Glass. Okey, seperti anda tahu, skrin ini adalah tidak mempunyai ketahanan yang agak kuat lah. Apabila menggunakan Gorilla Glass ni adalah satu skrin yang amat kuat lah apabila kita menggunakan salah satu jam tangan pintar ataupun telefon pintar, kerana Gorilla Glass ni tahan apabila jatuh, ianya tidak akanlah menjadi retak ataupun ada kesan calar. Saya lihat kat sini dia tidak menggunakan sistem Gorilla Glass ni. Apabila tidak menggunakannya, kalau apabila jatuh, ia akan nampak kesan calar ataupun kesan retak lah daripada situ. Okey, ketujuh ialah daripada pengejasan yang lebih mudah kepada pengguna. Okey, di sini
apabila kita nak cas Xiaomi Mi Band 4 ni, ianya kita hendaklah menanggalkan dia punya kepala ni untuk dicaskan dengan pengecasan dia. Jadi di situ akan membuatkan satu beban ataupun melecehkan pengguna-pengguna untuk menggunakan Xiaomi Mi Band 4 ni. Okey. Ke-8 ialah boleh digunakan untuk bercakap ketika main. Okey. Apabila apa kelemahan ketika Xiaomi Mi Band 4 ni lah, dia boleh menerima panggilan, tapi kita tidak boleh cakap tentang dalam panggilan tersebut. Kita kena jugalah gunakan telefon pintar kita untuk menjawab panggilan tersebut atau bercakap dengan orang lain. Kita tidak boleh bercakap dengan Xiaomi Mi Band 4 ni kerana dia punya batas dia lah dalam segi panggilan masuk tu lah. Okey, ke-9 adalah sekali lagi segi GPS dia. Di sini saya ingin cakapkan lah, GPS dia ni, GPS ni memang ketepatannya amatlah tinggi, tapi kadang-kadang apabila saya melakukan riadah ataupun senaman, berlari ataupun berjalan ke tempat-tempat lain untuk menyiapkan badan, ianya kurang accurate ataupun kurang tepat untuk menganggarkan kita punya lokasi kita. Kadang-kadang ianya boleh jadi kita boleh berada tempat lain ataupun tidak accurate. Kadang-kadang tak dapat kesan langsung kita punya GPS ni. Itulah antara kelemahan dia. Dan ke-10 lah, akhir sekali ialah dia punya NFC. Okey, NFC ni apabila kita menggunakan NFC ni, ia boleh digunakan seperti di shopping mall, di tempat-tempat yang menggunakan aplikasi seperti Boost ataupun seperti Prabaya yang menggunakan QR code. Tapi di sini kelemahan dia daripada segi NFC ni, dianya tidak boleh, ada masalah sikit tentang mungkin ada minor problem yang boleh diupdate dalam masa akan datang. NFC ni kadang-kadang dia tak dapat detect pembayaran kita ni, dan ianya kadang-kadang QR code ni terlampau kecil, kita tidak boleh scan. Dan itulah salah satu benda yang melecehkan pengguna. Dan itulah, saya rasa itu sajalah untuk saya punya review tentang Mi Band 4 ni. Dan mungkin lepas ini saya boleh buat satu review ni tentang yang gadget-gadget yang menarik. Dan itu sajalah untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.